بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita masih lagi dalam bab tafsir tauhid. Okay. Pada perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, kalau tuan-tuan di kitab Fathul Majid, buka muka 201. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, tak silap saya 201 ke saya tersilap? Siapa yang ikut sebelum ni? Syekh Imran, betul ke 201? Saya takut silap sebab banyak kuliah. Siapa yang, kalau saya salah bagi tahu Tak silap saya 201. Betul Ustaz, 201. 201. Ahsan. Jazakallah khair. Okey. Betul tu. Okey. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kata Imam Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah bersabda, aku disuruh supaya memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan perbuatan itu, mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Maksudnya haknya ni hak Islam. Maksudnya kalau dia dah mengucap, kemudian dia langgar hak Islam, maksudnya dia bunuh orang contohnya, maka yang Nabi kata, la yahillu damu mri'in illa min thalath, tidak halal kita menumpahkan darah manusia itu melainkan 3. Siapa? Zani, iaitu orang yang dah berkahwin, berzina. Okey, an-nafsu bin nafsi, satu jiwa, iaitu orang yang bunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, iaitu orang yang meninggalkan agamanya, iaitu orang murtad, at-tariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah umat Islam. Itu hak Islam lah, iaitu darah yang boleh ditumpahkan. Dan kitab Ibn Rajab tu, Jami' Ulum Al-Hikam, banyak lagi lah orang yang minum arak 4 kali, sebagian ulama sebut lebih daripada 4 kali. Orang yang mengkhianati Islam, dia jadi spy kepada orang negara Islam. Dia di spy negara kafir, dia ni Islam tapi dia jadi pengkhianat lah, jadi double agent contohnya. Okay? Dia khianat, dia jadi spy untuk orang kafir. Jadi banyaklah perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Dan dia kata, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Hisab mereka maksudnya, kalau mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita kata hukum dia zahir dia Muslim lah. Okey. Adapun hisab dia nanti, dia punya amalan dia ni ikhlas ke tak ikhlas, dia ni munafik ke tak munafik, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hukum yang zahir. Jadi kedua
hadis ini mentafsirkan dua ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Al-Anfal dan surah Al-Baqarah, Al-Bara'ah. Apa dua ayat ni, Al-Bara'ah ni? Iaitu, kan kita baca dalam surah At-Taubah. Okey. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat. Kan? Mereka bertaubat. Fa in tabu wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat, wa atauz zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Maksud lepas tu apa dia? Jangan kita hukum lagi, jangan perangi mereka lagi lah. Tayyib, jadi faham kat sini. Jadi hadis ni menguraikan ayat Quran tadi tu. Maksudnya apabila mereka bertaubat tu maksudnya apa? Taubat tu maksudnya ialah apabila mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Faham kat situ? Kita gerak pelan-pelan buku ni. Jangan baca laju-laju. Okay? Para ulama telah sepakat bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah tetapi tidak meyakini maknanya dan tidak mengamalkan isinya, maka ia tetap diperangi sehingga ia mengamalkan apa yang ditunjukkan berupa penafian dan isbat. Wah, yang ni pun kalau orang pertama kali dengar pun dia akan nampak apa benda ni ustaz tak faham langsung apa yang saya baca ni. Okey. Dia itu dia kata, saya tak tepi dulu kitab. Dia kata, orang yang mengucap la ilaha illallah tapi tidak meyakini, tidak yakin dengan ucapan tersebut. Jadi kat sini ada dua qaid kat sini. Yang pertama, tidak meyakini. Tidak meyakini. Yang kedua, tidak mengamalkan isinya. Maka ia tetap diperangi. Okey. Pertama, tidak meyakini maksudnya apa? Tidak meyakini terhadap makna kalimah la ilaha illallah. Apa makna kalimah la ilaha illallah? Ya, sehingga ia mengamalkan apa yang ditunjukkan berupa penafian an-nafi wal isbat. Nafi ni apa? Iaitu menafikan sembahan selain daripada Allah. Menafikan sembahan selain Allah. Dan isbat ni apa dia? Menetapkan sembahan ataupun ibadah hanya untuk Allah. Jadi kalau dia tak yakin pada dua ni, tak yakin pada nafi dan isbat ni, maka dia diperangi juga. Dia tak yakin bahawa tiada sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Tiada yang layak diibadahi. Dalam hati dia kata ada juga yang layak untuk diibadahi selain Allah. Maka tak sah. Yang kedua, dia tak isbatkan, dia tak letakkan hanya Allah Ta'ala saja yang layak untuk diibadahi, maka tetap juga dia tidak sah kalimah la ilaha illallah dia. Okey, ini satu. Tidak meyakini. Meyakini itu dalam hati. Yang kedua, tidak mengamalkan. Okey, apa maksud tidak mengamalkan? Maksud tidak melaksanakan nafi dan isbat ni. Apa dia punya kesannya? Iaitu dia kena tinggalkan segala sembahan ibadah kepada selain Allah. Serta ada ketundukan, tunduk dan qabul, dia kena terima segala konsekuensi daripada kalimah ini. Maksudnya, katakan dia ucap la ilaha illallah. Kamu yakin tak? Yakin. Kemudian kita nampak dia pergi sujud dekat berhala. Sujud di kuburan. Sujud berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, berdoa kepada wali-wali, mohon hajat kepada wali-wali. Melakukan penyembahan kepada dewa-dewa. Pergi dekat kuil, tunduk kepada patung-patung berhala.
maka kita kata tetap juga dia diperangi. Walaupun dia mengucap la ilaha illallah. Nampak ni? Tetap juga diperangi. Naam. Dan sekali lagi kita sebut, bila sebut diperangi ini mesti dengan pemerintah. Bukan kita pergi perang seorang-seorang. Kita bukan macam Al-Qaeda, kita bukan macam ISIS. Itu dengan pemerintah Muslim yang sah. Nak kali kita sebut ni dah. Sebab nanti orang potong video ni, dia berkata diperangi, Masya Allah. Yang ni kita ISIS tak? Ini maksudnya pemerintah yang isytiharkan. Katakanlah kita kata kat satu kampung tu semua murtad beramai-ramai. Macam kampung Ayah Pin tu, murtad beramai-ramai. Maka kita pun kerajaan hantar FRU pergi sana. Untuk halang tangkap mereka. Mereka pula nak halang FRU tu, mereka keluarkan senjata, keluarkan senapang, keluarkan parang. Maka FRU boleh tak keluarkan senjata untuk mengalahkan mereka? Boleh. Boleh. Itu maksudnya diperangi. Bukan maksudnya pergi sniper, pergi tembak. Bukan macam tu. Kita pergi FRU, kita tangkap dulu. Kita nak pergi, atau kita dah pergi amaran. Bila tangkap tu, supaya nak dakwa mereka melawan dengan senjata. Ketika tu mereka pun diperangi. Ini berlaku pada zaman Syekh Abdul Wahab itu. Syekh Abdul Wahab, dia tengok ada certain kabilah-kabilah yang melakukan penyembahan kepada kubur-kubur para sahabat sebahagiannya. Maka Syekh telah hantar surat bersama dengan Syekh Muhammad bin Saud, Amir masa tu, untuk meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Maka mereka menentangnya, mereka lawan lagi. Ketika itu Syekh bersama Muhammad bin Saud telah menentang kelompok-kelompok ini, sehingga akhirnya dakwah tauhid itu makin kuat di negara Jazirah Arab, di Jazirah tadi, kat negara Arab tadi, sehinggalah kabilah-kabilah lain pun tengok ini satu gerakan yang bagus, gerakan tauhid untuk Allah Ta'ala, maka semakin ramai bersama Syekh Abdul Wahab. Bukannya mereka pergi masuk kampung, pergi bunuh je orang, bukan macam tu. Seperti yang didakwa oleh sebahagian ahli bid'ah yang merosakkan. Konon-konon dia kata Syekh Abdul Wahab ni safah, penumpah darah. Dia selalu disebut oleh salah seorang selebriti, ustaz selebriti. Dia kata Syekh Abdul Wahab ini safah, dia kata, penumpah darah. Kalau penumpah darah, pasti dia orang yang paling dibenci sekali dekat negara Saudi tu. Okay. Kalau dia menumpahkan darah kaum dia sendiri, pasti dia lah orang yang paling dibenci oleh kaum dia. Tapi yang berlaku sebaliknya, dia diangkat sebab orang tahu gerakan dia, gerakan dakwah, mengangkat tauhid. Lalu orang semua ikut, follow dia. Ini satu, tidak mengamalkan. Pertama sekali dia kena tinggalkan. Yang kedua, dia kena tunduk dan terima. Konsekuensi daripada Allah Ta'ala itu adalah ilah sembahan dia. Dia kena tunduk dan terima pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, kalau dia enggan untuk terima apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia menentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka yang ni menyebab mereka juga diperangi. Perkara ini juga menyebabkan dia diperangi. Contohnya, enggan untuk bayar zakat, menolak hukum zakat. Enggan untuk solat. Enggan untuk, dia bukan malas. Dia bukan sebab dia ni menentang. Dia tak ada ketundukan, dia tak ada al-qabul, dia tak ada syaratul qabul. Maka yang ni jadi diperangi. Lepas tu kalau kita tengok nanti Abu Bakar As-Siddiq, nampak tak, dia perangi pertama orang yang murtad, tidak mengamalkan yang ni, murtad. Dia kata ada nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang Abu Bakar As-Siddiq sedang siapa? Yang tak nak terima zakat. Kena tak dua-dua ni? Yes, kena dua-dua ni. Nah, faham dah perenggan ni. Kita gerak seterusnya. Baik. Abu Sulaiman Al-Khattabi yang mensyarahkan kitab Sunan Abu Daud. Okey, Ma'alimus Sunan. Dalam menjelaskan sabda Nabi, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan, telah diketahui
bahawa yang dimaksud dengan ini adalah para penyembah berhala, bukan ahli kitab. Kerana mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka tidak diperangi dan tidak dibebaskan dari pedang. Maksudnya macam ni, kalau ahli kitab, mereka itu diberi ruang untuk bayar jizyah. Ya, itu maksudnya, ahli kitab diberi ruang untuk membayar jizyah. Jizyah ni apa? Cukai. Al-Qadhi Iyad kata pengkhususan terjaganya harta dan darah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Allah merupakan ungkapan sebagai bukti adanya sambutan kepada iman. Bila ucap la ilaha illallah, terjaga hartanya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik Arab dan para penyembah berhala. Nampak ada pun selain mereka, iaitu orang yang mengakui tauhid. Okey, dengar ni, ini betul-betul, ini kena dengar betul. Orang yang mengakui tauhid, maka tidak cukup dalam penjagaannya hanya dengan mengucap la ilaha illallah. Kerana ia mengucapkannya masih dalam keadaan kafir. Apa maksud ini? Maksudnya kalau sebahagian orang kan macam Kristian, dia ucap la ilaha illallah, jadi Tuhan disembah melainkan Allah, tapi bagi dia Allah tu terbahagi kepada 3. Okey, maka tak boleh lagi. Dan dia mengucapkannya masih dalam keadaan kafir, tak sah lagi. Betul tak? Sebab itulah bila bagi orang Kristian, ucapan syahadah dia kena tambah sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Kan hadis Ubadah As-Samit tu. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ini disebut dalam syarah Sahih Muslim. Maksudnya kalau orang Kristian datang, kita kena tambah sikit, kita kena tanya dia balik. Macam mana pula pendapat kamu tentang Isa? Kalau kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul lah tu. Tapi bagi dia, Isa macam mana pula? Isa tu anak Allah lah. Macam ni sekali lagi tak boleh juga. Sebab kita kena ingat orang Kristian dia kata Allah Ta'ala tu 1 dalam 3, 3 dalam 1. Jadi kalau kita kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kata betul lah Allah. Tapi Allah tu ada 3. Dia kata macam tu. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Allahu Akbar. Jadi kita kena, kerana dia masih lagi mengucapkannya dalam orang kafir. Ada pun orang musyrikin Arab, dia tak percaya macam tu. Orang musyrikin Arab, dia tak percaya ada Allah Ta'ala tu ada anak dan seumpama dengannya. Maka bila dia ucap la ilaha illallah tu memang murni. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Orang Kristian, dia tak ada, kerana orang Arab, jahiliyah, orang musyrikin, dia tak percaya bahawa Allah Ta'ala tu ada anak dan seumpama dengannya. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, haruslah ini dibarengi, disertai. Ini ditambah lagi pula, isu lain seterusnya pula. Dia mesti disertai dengan beriman dengan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi benda yang penting juga. Ini kita sebut tadi. Yang ke atas saya sebut tadi kan, dia kena ada qabul, dia kena penerimaan, dia kena terima. Dia kena tunduk kepada apa yang dibawa oleh. Lepas tu dalam riwayat lain dia kata wa ahalla halalaha wa harrama haramaha wa adda faraidaha. Saya mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh syarak dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh syarak. Nampak tak? Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh syarak dan mengharamkan apa yang diharam oleh Nabi SAW dan menunaikan fardu kefarduannya, maka dia Muslim. Nampak tak? Menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya. Seperti hadis Nu'man bin Qawqal. Hadis Nu'man bin Qawqal. Hadis Nu'man bin Qawqal. Kan dia kata, ya Rasulullah, ara'aita
Bagaimana pendapat kamu kalau seorang itu syahadah la ilaha illallah wa ahli halalaha wa harrama haramaha adkhul jannah? Adakah aku masuk syurga? Ya Rasulullah, kalau aku ni menghalalkan ahlaltu halalaha wa haramtu haramaha atau wa haramtu haramaha, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam dan aku menghalalkan apa yang halal dalam Islam dan aku mengharamkan apa yang haram dalam Islam, adakah aku masuk syurga? Nabi kata na'am. Ya, masuk syurga. Barakallahu fiik. Jadi kat sini nampak tak? Dia mesti disertai dengan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam riwayat hadis. Hadis yang di atas kan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berikan salat dan menunaikan zakat. Dari riwayat lain pula ditambah lagi, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, dan dengan apa yang aku bawakan, maka darahnya terpelihara. Allahu akbar. Faham tak? Ini tauhid, tuan-tuan rahimahullah. Syekhul Islam, bila kita baca Fathul Majid disebut Syekhul Islam. Syekhul Islam ni ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ketika ditanya tentang serangan terhadap bangsa Tartar. Okey. Kita kena ingat masa zaman tu ada sebahagian Tartar ni dia kata dia masuk Islam. Dia kata dia masuk Islam. Tetapi mereka nak mengamalkan undang-undang Ilyasiq atau Al-Yasiq, macam nak sebut dia pun saya tak pasti, Ilyasiq atau Al-Yasiq. Undang-undang gabungan pemikiran Genghis Khan punya undang-undang, dia gabung dengan undang-undang Islam. Perhatikan betul masalahnya. Dia gabung. Bahkan dia kata undang-undang Genghis Khan ni daripada Allah Ta'ala juga. Nampak kat situ? Jadi, pada Syekhul Islam rahimahullah Ta'ala, dia menggerakkan pasukan tentera untuk lawan kelompok ni. Walaupun dia mengaku Islam. Tapi apabila mereka beriktikad bahawa syariat bukan syariat Allah Ta'ala itu sama macam hukum Allah Ta'ala, hukum Genghis Khan itu sama daripada Allah Ta'ala, maka Syekhul Islam perangi mereka. Sebab kufurnya mereka. Sebab tu salahnya orang, ni sebagian dulu masa kecoh-kecoh masalah taat pemimpin dulu, dia orang bawa kisah Syekhul Islam pergi menentang pemerintah masa yang Muslim, tentera Tartar yang masuk Islam masa tu. Itu Tartar yang masuk Islam masa tu kerana mereka i'tiqad akan hukum undang-undang Genghis Khan itu sama macam undang-undang Islam, kufur. Dan mereka sarahah ucapkan macam tu. Dan mereka nak ubah hukum Islam ni, dia gabungkan. Ini kufur. Undang-undang tagut kufur. Siapa i'tiqad undang-undang tagut, undang-undang selain Islam tu sama bagus dengan undang-undang Islam, kafir dia, billahil azim. Siapa yang kata undang-undang kafir lagi bagus daripada undang-undang Islam, kafir. Siapa yang kata undang-undang kafir itu sama bagus dengan undang-undang Islam, kafir dia. Siapa yang kata undang-undang kafir, undang-undang Islam lebih bagus daripada undang-undang kafir, tapi undang-undang kafir lebih sesuai untuk diamalkan, lebih bagus untuk diamalkan, maka kufur juga dia. Ini masalahnya, hati-hati dalam Allah. Dalam masalah kononnya taat pada pemimpin, jangan masuk ke dalam lubang ini. Sebab redha juga hukum hakam kufar yang mereka telah amalkan. Jangan, kita tak redha dengan bab tu. Cuma apakah kita hukum dia kafir? Itu bergantung kepada apa i'tiqad dia, kenapa mereka amalkan undang-undang ni. Itu kena detail. Kalau mereka kata kami nak buat sangat undang-undang Islam kat Malaysia ni, tetapi kami ada masalah, kami tak mampu lagi nak buat, kami takut serangan musuh ataupun sekian-sekian, takut ekonomi jatuh, takut kerana masalah dunia segala-galanya, itu tak dihukum dia kafir tu dulu. Tapi kalau dia i'tiqad macam tadi, ataupun memang negara dia dah pakai undang-undang Islam, tapi sebab nak cari redha orang kafir, dia tukar. Dia tukar. Yang tadi, yang pertama tadi memang undang-undang kafir,
nak tukar kepada undang-undang Islam. Yang ni memang dah undang-undang dah pakai undang-undang Islam. Dia nak tukar kepada undang-undang kafir sebab nak cari redha manusia. Yang ni juga kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh i'tiqad sebegitu. Perhatikan betul masalah ni. Beliau berkata, setiap kelompok yang menolak untuk melaksanakan syariat Islam, menolak tepat. The keyword kat sini ialah menolak. Macam dia kata, buat apa nak pakai undang-undang Islam? Undang Islam lekeh. Itu menolak. Yang kedua, kami nak buat undang-undang Islam, tapi kalau kita buat nanti ekonomi kita jatuh. Jadi saya tahu undang-undang ini terbaik. Tapi kita takut nanti ekonomi jatuh, nanti kita rakyat kita ada masalah. Itu isu lain. Itu faktor duniawi. Tapi kalau tolak, i'tiqad tak relevannya undang-undang tadi, maka menolak untuk melaksanakan syariat Islam yang bersifat amaliyah zahir, iaitu bangsa Tatar atau yang lainnya, nampak? Maka wajib diperangi sehingga mereka melaksanakan syariat Allah. Meskipun mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah yang kita sebut tadi. Ada sebahagian mereka dah masuk Islam. Lepas tu kita tengok kat India sebagainya. Tentera golongan-golongan Moghul ni. Moghul ni keturunan mereka lah. Bukan Tatar ni. Moghul ni. Dia kahwin dengan tempatan apa semua. Mereka buat agama din ilahi kan, campur. Yang buat Taj Mahal tu. Buat agama din ilahi. Siapa belajar sejarah tahu. Din ilahi maksudnya apa? Dia gabungkan semua ajaran-ajaran agama semua. Gabung. Kemudian buat satu agama yang baru. Yang ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib diperangi sehingga mereka melaksanakan syariat Allah. Mereka meskipun mereka mengucapkan kalimah syahadah dan melaksanakan sebahagian syariat-syariatnya. Sebagaimana Abu Bakar dan para sahabat memerangi orang yang menolak membayar zakat. Ini tadilah yang menerima tadi. Yang disepakati oleh ahli fiqh setelah mereka. Okay. Sambung sikit lagi. Dia berkata, Syekhul Islam tadi sambung lagi. Kelompok mana pun yang menolak sebahagian salat yang wajib. Nampak ni, menolak. Keyword menolak. The keyword is menolak. Nampak besar dah ni. Okay. Menolak. Sebahagian salat yang wajib. Puasa. Haji. Menolak mematuhi keharaman darah. Maksudnya haramnya bunuh orang. Dia kata halal bunuh orang. Haramnya mencuri. Dia kata halal mencuri. Haramnya arak. Dia kata halalnya arak. Haramnya judi, dia kata halalnya judi. Menikahi wanita mahramnya, dia kata boleh kahwin dengan mahram. Atau kata boleh kahwin dengan sejenis. Bagi kami Islam ialah agama yang kasih sayang, boleh kahwin sejenis. Ini menolak keharaman yang jelas dalam Al-Quran. Atau menolak berjihad melawan orang kafir. Sama juga, tak ada jihad. Dia runtuhkan langsung masalah jihad kata orang kafir. Dia kata asalnya adalah cinta. Semua kita kena cinta semua agama. Tak ada istilah jihad tentang orang kafir. Atau kewajipan sampai dia buat apa? Sampai dia buat naturalisasi dengan kelompok yang paling kufur sekali dan paling menentang Islam, pembunuh Islam yang paling besar sekali. Dia buat naturalisasi kan, atau tatbi'. Naturalize. Atau neutralize. Bukan neutralize lagi tepat. Neutralize hubungan antara Islam dengan Zionis. Zionis itu kelompok yang paling kufur sekali, yang bunuh orang Islam secara zalim. Bahkan puji pula, dia kata tentera kerajaan Zionis itu adalah pahlawan, hero. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah yang sangat besar sekarang kat negara Arab. Atau kewajipan-kewajipan agama atau keharaman lainnya yang tidak ada alasan seseorang untuk mengingkarinya. Tak ada alasan untuk dia menolak. Atau meninggalkannya
sehingga membuat seorang itu menjadi kafir dengan mengingkarinya, maka jadi kafirlah dia. Maka kelompok yang menolak perkara tersebut, iaitu menolak perkara yang haram dan menolak perkara yang halal, harus diperangi meskipun mengakuinya. Mengakui apa? Mengakuinya maksud mengakui kalimah la ilaha illallah. Ini mengakui kalimah itu kalimah tauhid. Okey. Berdasarkan apa yang saya ketahui, fi ma'alam, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Bukan Syekhul Islam punya pendapat seorang. Pendapat ini pendapat semua ulama. Buka kitab-kitab kitab Riddah, buka kitab Murtad, buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Apa yang menyebabkan murtad? Itu antara disebut berdoa bersama Allah Ta'ala, mohon hajat bersama Allah Subhanahu Ta'ala, berhukum dengan hukum bersama Allah Ta'ala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia berkata mereka menurut ahli fiqh, peneliti muhaqqiqin, bukanlah berposisi sebagai bughah pembangkang, tetapi sebagai keluar daripada Islam. Kat sini kata ada yang menentang sebab bughah, sebab tamakkan kuasa kan. Ada orang dia menentang kerajaan sebab tamakkan kuasa. Jadi orang yang tak bayar zakat ni bukan bughah, bukan sebab menentang sebab nak kuasa ke ataupun sebab nak tuntutkan sesuatu hak. Kalau macam ni kita kata dia bughah. Macam orang yang pergi demonstrasi sebab nak tuntut apa harga minyak diturunkan ke atas, semuanya bughah. Kita tak hukum dia kufar. Tetapi mereka ini yang tolak hukum Islam ni bukan bughah dah. Mereka ini adalah terkeluar daripada Islam. Dan disebut sini wa hisabuhum 'ala Allah. Dan hisabnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah sahajalah yang mengurus hisab orang yang bersaksi melalui lisannya dengan syahadah ini. Jika ia benar, maka Allah akan membalasnya dengan syurga naim. Namun jika ia munafik, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih. Adapun di dunia, hukumannya adalah menurut yang zahir. Ini penting. Hukumnya menurut yang zahir. Kalau zahir ni Islam, kita hukumlah dia. Okay. Maka barang siapa yang menjalankan tauhid dan tidak melakukan sesuatu yang menafikannya secara zahir serta melaksanakan syariat Islam, maka dia wajib dilindungi, maruahnya dipelihara. Dia nampak orang tu, tak nampak dia penentangan kepada akidah ahli sunnah, tak nampak penentangan dia kepada akidah salaf, kita kata alhamdulillah, insya-Allah dia ahli sunnah. Okey, sebab tu kita asalnya macam tu, kita bukannya asalnya negatif dulu macam setengah-setengah kelompok ahlu tahdzir ni. Negatif dulu. Tengok pandang kanan kanan, negatif dulu dia pandang. Salah. Nampak dia kata, kalau kata ustaz, macam mana pendapat ustaz dengan si fulan, Syekh fulan? Dia kata Syekh fulan tak nampak zahirnya dia menentang salaf. Tak nampak pada ucapan-ucapan yang menghina ulama-ulama salaf. Tak ada pula dalam kenyataannya yang menyebut tentang apa dia yang melanggar usul daripada usul ahli sunnah, maka saya kata dia ahli sunnah insya-Allah. Tapi lepas tu kata kalau terzahir pula lepas tu dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menentang ahli sunnah, ucapan tentang tauhid, ucapan menentang, maka kita kata kita berlaku adil. Kita cakap yang betul. Kita bukan cakap kerana dia ni ada banyak jasanya dalam Islam, maka kita tak boleh kata dia salah. Jasa itu jasa dia, semoga Allah Ta'ala merahmatinya atas jasanya. Tapi benda yang salah kena sebut dia salah. Dia kata dia ni bagus dalam masalah tauhid, dia betul dia lawan syirik, tapi dalam masalah ketaatan pemimpin dia ni menentang pemimpin, nak angkat senjata, seumpama dengannya. Atas dasar inilah, zahir inilah, sebab itulah Malik bin Duhsyum tu Nabi marah sahabat tu. Malik bin Duhsyum ni satu hari Nabi pergi rumah Itban bin Malik. Nabi pergi rumah Itban, Nabi salat. Nabi salat sebab dijemput, sebab Itban dia tak boleh pergi masjid. Nabi pun salat kat rumah dia. Bila Nabi salat kat rumah dia, Nabi kata, mana Malik bin Duhsyum? Maka ada sebagian sahabat kata, Malik bin Duhsyum dah munafik dah ya Rasulullah, sebab dia duduk kawan dengan orang munafik. Sebenarnya bukan duduk kawan munafik, sebab dia ada saudara-saudara dia yang dituduh, yang dikenal sebagai orang munafik. Tapi dia masih lagi nak kekalkan hubungan dengan saudara dia tadi. Nabi kata tak boleh. Sampai Nabi kata barang siapa yang mengucapkan syahadah man syahida alla ilaha illallah dakhala al-jannah,
man shalla salatana. Nabi kata siapa ucap la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim. Maka dia seorang muslim. Nah. Lepas tu kata Umar Al-Khattab, masa Rasulullah SAW hidup lagi, kalau orang tu, kalau kita tersilap kata fulan ni munafik, Rasulullah SAW boleh betulkan kami. Macam kisah Malik bin Duhsyum. Tetapi ada pun sekarang, tak. Sekarang kita ikut hukum yang zahir. Hukum yang zahir. Nampak dia kawan dengan orang munafik, selalu lepak dengan orang munafik, maka kita kata bahayalah dia. Kita kena hati-hatilah dia dengan dia. Kan selalu lepak dengan golongan liberal, berminum-minum kopi dengan liberal, bersenggurang dengan orang liberal, bersenggurang dengan Siti Kasim and the gang. Boleh pula duduk sekali, konon-konon ini sahabat aku, dia kata. Maka kita akan syak pada dia. Yang ni bukan termasuk daripada tahzir, ni bukan termasuk daripada korang ni syak wasangka, tak. Itu zahir. Zahir. Kita hukum secara zahir. Seperti Imam Ahmad rahimahullah kata, ya wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, kalau kamu tengok seorang ni di kalangan ahli bait berkawan dengan ahli bid'ah, macam mana? Dia Ahmad bin Hanbal, nasihati dia. Kalau kami ada nasihat, dia tak nak juga tinggalkan, maka kata Imam Ahmad, maka masukkan dia sekali satu geng. Nampak tak? Aku berkata, hadis tersebut memberi satu pengertian bahawa manusia terkadang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan tidak kafir kepada sesuatu yang disembah selain Allah, dan ia tidak pula melakukan sesuatu yang dapat melindungi darah dan hartanya sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat muhkam dan hadis-hadis Nabi SAW. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Dan penjelasan terhadap penjabaran ini, maksudnya penjabaran ni apa ni? Dan penjelasan terhadap terjemah ini. Apa itu bab ini kan? Bab kita ni bab apa? Bab tafsir tauhid. Maka dihuraikan oleh bab-bab yang akan datang lepas ni. Maksudnya kita dah habis dah mukadimah. Maka bab-bab lepas ni yang bab yang mendetailkan apa dia perkara yang termasuk daripada perkara-perkara tauhid dan apakah perkara-perkara yang termasuk daripada perkara syirik yang perlu dijauhi. Lepas tu dia kata, aku berkata, iaitu aku ni siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan lah. Bab-bab setelahnya menerangkan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah, juga menerangkan makna hal syirik kecil, syirik besar dan hal-hal yang mengarah ke sana berupa sikap ghulu, melampaui batas dan bid'ah yang kandungan la ilaha illallah menuntut untuk meninggalkan hal itu. Nampak? Jadi bab yang lepas ni dia akan detailkan. Jadi itulah yang kita duk mengaji bab ni. Okey? Nah. Apa jadi kat sini pula ni? Barang siapa mengetahui itu dan mengamalkannya, maka jelaslah baginya pengertian la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan, iaitu ikhlas dan penafian terhadap syirik. Banyak hal yang menjadi jelas dengan mengetahui kebalikannya. Maksudnya kata apa? Banyak hal kita akan faham dengan jelas bila kita tahu lawan dia. Wa bididdi yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ini kata pepatah Arab, dia kata wa bididdi, dengan lawan itu menzahirkan kecantikan lawannya. Dan dengan lawannya maka jelaslah suatu perkara tersebut. Contohnya, saya bagi contoh. Orang faham tak maksud tinggi kalau tak ada orang pendek? Ada kelas lain. Kelas dah habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afwan, ana termasuk waktu lain. Afwan. Allah musta'an. Ada kelas lain lepas ni. Okey, jadi ana pun stop lah. Kita nak bertemu dengan kelas-kelas lain di Yayasan Ta'lim. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi biidznillah taala dan kuliah akan datang. Jadi kita berhenti pada perenggan yang ini. Sanad Bulughul Maram. Afwan,
kita stop kat sini dah. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.